Assalamualaikum murid-murid kelas 3 Daisy. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat dan kita dapat teruskan PDPR matematik kita pada hari ini bersama Cikgu Mazlina. Okey murid-murid, kita teruskan lagi topik wang dengan tajuk hari ini ialah darab wang. Cikgu harap murid-murid dah ingat semua sifir daripada sifir 1 sehingga sifir 12 supaya menyenangkan lagi dan memudahkan lagi murid-murid untuk membuat darab wang. Cikgu harap murid-murid dah bersedia dengan buku teks jilid 2 tahun 3 dan sila buka muka surat 9 dan 10 sambil merujuk penerangan yang cikgu akan berikan. Okey, cuba tengok muka surat 9. Okey, darab wang. Dekat situ soalan nombor 1 dia kata kira jumlah harga 2 buah hamper. Okey, satu hamper tu harga dia ialah RM211. Hamper yang bakul tu hadiah. Okey, harga satu hamper ialah RM211. Jadi dia nak tahu macam mana kita nak kira untuk mendapatkan harga 2 buah hamper. Jadi kat sini, betul murid-murid, kat sini kita kena menggunakan operasi darab iaitu darab 2. Kalau satu 211, jadi kita kena darabkan 2 dengan 2. Buat dalam bentuk lazim 211 darab 2. Jadi kena ingat sifir 2 tau. Okey, sifir 2 senang sahaja. Darab je macam biasa. Jangan lupa letak RM di depan. Kenapa kena ada RM? Kerana kita sedang mendarab wang. Apabila mendarab wang, mesti ada RM di depan. Kalau ada sen, mesti ada titik perpuluhan. Ada sen lah. Ni tak ada sen. Kita hanya mendarab duit ringgit sahaja. Jadi 211 darab dengan 2, jawapan dia ialah 422. Darab macam biasa sahaja. Jadi jumlah harga 2 buah hamper ialah RM422. Okey. Seterusnya, okey, soalan nombor 2 tu dia kata 5 darab RM29. Macam mana kita nak buat? Sama juga. Letak harga dulu RM29 dulu di atas, lepas tu darab 5 letak di bawah macam dalam buku teks yang dia tulis tu ya. Okey, jadi 29 darab 5, RM29 darab RM5. Itu cara dia. Macam mana 9 darab 5, 45, 4 kena naik atas, lepas tu 2 darab 5, 10 tambah 4 jadi 14. Jadi jawapannya ialah 145. 5 darab RM29, jawapannya ialah 145. Okey, cuba tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 kita sedang mendarab 100. 100 darab RM76. Jadi sini murid-murid hanya boleh mencongak saja. Kalau mendarab 100, mendarab 1000, murid-murid hanya perlu mencongak saja. Macam mana cara nak mencongak dia? Kalau soalan nombor 3, 100 darab RM76. Jadi 100 ada 2 sifar. Jadi murid-murid hanya perlu menambahkan 2 sifar sahaja di belakang 76 tu. RM76 tu tambah saja 2 sifar di belakang. Jadi jawapan dia ialah 7,600. Begitu sahaja. Tak perlu nak fikir panjang, tambah je sifar di belakang 2. Okey, sama juga dengan soalan nombor 4. 1000 darab RM9. 1000 darab RM9. 1000 ada 3 sifar. Jadi RM9 tambah je 3 sifar di belakang. Tambah 3 sifar di belakang, jadilah dia berapa jadi? Kalau 1, RM9. Kalau darab 10, RM90. Kalau darab 100, jadi RM900. Jadi kalau darab dengan 1000, jadilah dia sebagai RM9,000. Itu sahaja. Okey, seterusnya 10 darab RM148.25. Okey, yang ni pun sebenarnya kita boleh congak sahaja. Macam mana cara nak mencongak dia? 10 ada 1 sifar. Cuba kita tengok titik perpuluhan sebelah nombor 8. RM148.25. Kat situ ada sen. Sebelah nombor 8 ada titik perpuluhan. Apabila kita mendarab, titik perpuluhan kena gerakkan ke kanan sebanyak berapa kali? Kalau darab 10, gerakkan 1 kali. Kenapa kena darab 1 kali? Kena gerak 1 kali kerana 10 ada 1 sifar. Gerakkan 1 kali ke belakang. Jadi bila dah gerakkan 1 kali belakang ke depan, jadi kita akan alihkan titik perpuluhan sebelah nombor 2. Jadi titik perpuluhan berada di belakang nombor 2. Jadi jawapan kita dah menjadi RM1,482, titik perpuluhan lepas tu 5.
Bila ada sen, bila melibatkan duit ni dia sen. Bila sen dia ada dua nombor di belakang titik perpuluhan. Dan ditambah je sifar di belakang jadikan dia 50 sen. Jadi jawapan dia ialah 10 darab RM148.25 sama dengan RM1,482.50. Cikgu harap murid-murid faham dengan penerangan cikgu. Okey murid-murid, seterusnya kita tengok pula muka surat 10. Muka surat 10 soalan nombor 6. Harga sebuah jam. Harga sebuah jam ialah RM82.30. Sekarang ni nak tahu harga 3 buah jam tu. Kira harga 3 jam tangan tu. Jadi apa kita nak buat? Kita kena mendarab RM82.30 darab dengan 3. Darab je satu-satu macam biasa. Titik perpuluhan jangan lupa titik perpuluhan untuk membezakan ringgit dengan sen. Titik perpuluhan tu untuk membezakan ringgit dengan sen. Darab je macam biasa dan kita akan dapat jawapan dia ialah RM246.90. Dia kata darab nilai sen terlebih dahulu. Kemudian darab nilai ringgit. Jadi RM246.90. Okey, begitu juga dengan soalan nombor 7. 9 darab RM317.80. Darab je macam biasa. Mengumpul semula naik atas pun macam biasa. Jadi kita akan dapat jawapan di situ ialah RM2,860.20. Yang penting titik perpuluhan mesti selari. Jawapan tu kalau titik perpuluhan selepas titik perpuluhan ada 2 nombor, jawapan pun sama selepas titik perpuluhan 2 nombor. Ingat kenapa 2 nombor? Sebab melibatkan sen. Kalau duit ni dia melibatkan sen. Bila sen mesti 2 nombor di belakang titik perpuluhan. Selepas titik perpuluhan ada 2 nombor. Sen ada 2 nombor sahaja. Okey, cikgu harap murid-murid semua faham apa penerangan cikgu ni. Okey, sebagai latihan cikgu nak awak buat cuba ini dekat soalan bawah tu. Kira A, B, C, D sahaja. Salin dalam buku latihan. Jawab soalan A, B, C, D dalam buku latihan. Dalam buku latihan kotak tu. Okey murid-murid kelas 3 DIZ, aktiviti berikutnya adalah cikgu nak murid-murid siapkan aktiviti dalam buku aktiviti muka surat 82 dan 83. Itu sahaja untuk PDPR matematik kita hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang selalu menyiapkan kerja sekolah dan menghantar kerja sekolah kepada cikgu. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.